Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Taib. Saya dari kumpulan 4. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang penyakit ADHD atau nama panjang dia Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okey, berdasarkan biodata responden yang saya dapat daripada Instagram dan juga sumber dari YouTube, nama responden Alif Mudaris bin Muhammad Saufi, umur 11 tahun. Alif ni murid yang mengikuti program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kemasaan Setia Alam, Shah Alam, Selangor. Okey, apakah itu penyakit ADHD? ADHD merupakan satu kecelaruan tingkah laku yang biasa terjadi di kalangan kanak-kanak, terutamanya lelaki. Menurut lahir 1997, ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya terhad untuk menumpukan perhatian. Di sini ada simptom penyakit ADHD. Yang pertama, hyperaktif, iaitu aktif dan sentiasa bergerak. Yang kedua, tempoh tumpuan yang singkat, sukar untuk fokus dengan jangka masa yang lama. Yang ketiga, tingkah laku impulsif, tingkah laku mengikut gerak hati. Dalam proses pembelajaran bagi murid ADHD, seorang guru perlulah menggunakan media, kaedah, strategi dan pendekatan yang sesuai. Hal ini dapat menarik minat mereka, mengekalkan tumpuan mereka dan mengawal tingkah laku mereka agar pembelajaran murid ADHD ini menjadi lebih bermakna, berkesan dan menyeronokkan. Antara pendekatan yang boleh digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran murid ADHD ialah belajar melalui bermain, belajar melalui analisis tugasan, pengajaran bertema, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah seperti latihan kemahiran kerja dan aktiviti luar bilik darjah. Selain itu, antara strategi yang boleh digunakan oleh guru sepanjang proses pembelajaran pelajar adalah seperti peneguhan sosial, ganjaran dan motivasi intrinsik. Strategi-strategi ini dapat membuatkan murid ADHD menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Di samping itu, ia juga dapat mengawal tingkah laku murid-murid ini atau mengubah tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif. Pendekatan belajar melalui bermain ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas kerana bermain merupakan keperluan murid. Melalui aktiviti ini, mereka akan melakukan penerokaan, penemuan dan pembinaan berdasarkan pengalaman dengan rasa gembira dan seronok. Selain menyeronokkan, pendekatan ini boleh meningkatkan keupayaan kognitif dan memenuhi rasa ingin tahu penguasaan psikomotor, kemahiran berfikir serta mengendalikan emosi. Untuk pelajar ADHD, penggunaan alat bantuan belajar amatlah digalakkan. Sebagai contoh, guru bolehlah menggunakan isyarat visual seperti sistem lampu isyarat yang menggunakan kad warna iaitu warna hijau, kuning dan merah. Apabila murid melakukan tugasan tersebut, kad hijau ditunjukkan dan pujian yang sesuai perlu diberikan, manakala kad kuning ditunjukkan bagi memberi peringatan kepada murid supaya menumpukan perhatian, manakala kad merah sebagai hukuman sekiranya pelajar tersebut tidak melaksanakan tugasan yang diberi. Seterusnya, teknik PDPC khas bagi pelajar yang mengalami ADHD. Yang pertama, guru boleh menggunakan teknik pembelajaran yang memerlukan penglibatan aktif daripada murid di dalam kelas. Seterusnya, guru perlulah memberi arahan dengan jelas, ringkas dan lengkap agar memudahkan pelajar untuk memahami arahan dan melakukan tugasan tersebut. Apabila hendak memberikan tugasan yang kompleks kepada mereka, guru perlulah memecahkan tugasan kompleks tersebut kepada bahagian-bahagian kecil agar mereka mudah untuk menyelesaikan tugasan tersebut satu persatu. Seterusnya, guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang melibatkan pelbagai sensori dalam pengajaran, khususnya visual. Akhir sekali, guru boleh memberi ganjaran kepada murid apabila mereka berjaya menyelesaikan tugasan mereka bagi meningkatkan lagi motivasi mereka dalam sesi pembelajaran. Akan menerangkan tentang susunan atur kelas pelajar ADHD. Okey, ciri-ciri yang perlu ada dalam susunan atur kelas pelajar ADHD ini adalah kedudukan mereka perlulah berhampiran dengan guru dan elakkan menempatkan mereka ni
dekat dengan tingkap dan pintu kerana gangguan seperti bunyi daripada luar menyebabkan mereka hilang tumpuan di dalam kelas. Okey, kemudian elakkan menempatkan mereka di bahagian belakang. Okey, kerana apabila mereka duduk di bahagian belakang, rakan di hadapan mungkin bermain atau melakukan sesuatu yang bukan dalam pengajaran guru. Okey, mereka akan terganggu dengan rakan mereka yang di hadapan lah. Okey, guru perlu berdiri dekat ataupun bersebelahan apabila memberikan arahan kepada pelajar ADHD kerana ini memberikan mereka lebih tumpuan untuk melakukan sesuatu. Okey, kemudian penempatan kelas tersebut. Kelas haruslah berada bukan di kawasan tumpuan seperti berdekatan dengan kantin kerana ia mengganggu tumpuan mereka. Apabila waktu rehat mungkin tidak sama dan ia akan mengganggu tumpuan pelajar ADHD apabila menengah rendah atau menengah atas yang rehat. Dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan murid bekas di Malaysia, pihak kerajaan telah mengubah pelbagai dasar untuk mewujudkan kesamarataan dalam pendidikan di Malaysia. Yang pertama, kerajaan telah mewujudkan dasar inklusif orang kurang upaya. Dasar inklusif OKU atau IIUM Disability Inclusion Policy telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada November 2018 bertujuan untuk memperkasakan sistem sokongan pendidikan secara berterusan kepada golongan orang kurang upaya. Akta Pelajaran 1961 menyatakan bahawa sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pendidikan 1961 yang bertujuan untuk memantapkan serta mengemaskini sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf. Kerajaan telah mewujudkan Peraturan Pendidikan Khas 2013 yang menyatakan murid berkeperluan khas mendapat program pendidikan khas integrasi atau program pendidikan inklusif pada peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan lepas menengah. Akhir sekali, kerajaan telah mewujudkan dasar sifar penolakan yang diperkasakan bagi memastikan penempatan murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah KPM tanpa menafikan hak murid berkeperluan khas untuk menerima hak pendidikan. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sokongan luar yang responden perolehi. Yang pertama, Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK. Pusat ini menawarkan perkhidmatan kumpulan multidisiplin yang terdiri daripada audiologis, patologis pertuturan bahasa, psikologis, jurupulih anggota, jurupulih cara kerja, peripatetik, orientasi dan mobiliti serta penglihatan terhad secara percuma kepada semua kategori murid-murid berkeperluan khas. Yang kedua, perkhidmatan psikologi. Perkhidmatan psikologi disalurkan seperti mana ia berkaitan perkhidmatan yang perlu untuk membantu kanak-kanak yang layak dan didapati dengan kekurangan upaya. Yang ketiga, guru atau pekerja sosial. Guru merupakan pengajar utama yang memberi kesan secara menyeluruh kepada murid MBK. Peranan guru di sekolah adalah untuk membentuk dan merangsang kreativiti pelajar melalui pengurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDPC. Assalamualaikum, sekarang kita akan beralih pula kepada cadangan penambahbaikan PDPC pelajar ADHD di peringkat sekolah menengah. Antara cadangannya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, guru perlulah mengaplikasikan intervensi model video diri. Di dalam kaedah ini, guru perlu membuat teknik peniruan sebagai medium pengajaran yang berdasarkan tingkah laku pelajar. Contohnya, guru merakam salah seorang pelajar yang tiba-tiba berlari di ruangan bilik darjah dan kemudian guru menayangkan aktiviti pelajar tersebut sebagai model diri yang akan dibincangkan kesalahan-kesalahan mereka agar mereka boleh berfikir dan menilai diri sendiri dan memperbetulkan kesalahan mereka secara kendiri agar mereka boleh berdikari. Yang kedua adalah pengaplikasian alat bantu mengajar ABM seperti pembuatan origami. Seperti yang diketahui, pelajar ADHD adalah pelajar yang tidak sabar dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Maka dengan cara ini, kebarangkalian untuk pelajar menumpukan perhatian mereka akan lebih tinggi kerana ianya melibatkan tindakan fizikal, visual dan deria dalam melengkapkan tugasan mereka. Yang ketiga adalah pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 yang fokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan cara ini, guru akan
meletakkan murid ADHD di bahagian hadapan dan mengelakkan pelajar daripada duduk di bahagian tepi pintu dan tingkap. Tujuan kaedah ini diimplementasikan adalah untuk memberi penumpuan dari aspek pemerhatian agar mereka dapat mengawal gerak-geri pelajar, kerana pelajar ADHD ini memerlukan perhatian yang lebih berbanding murid normal.